Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Khabar semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, pecinta-pecinta Al-Quran yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal. Mudah-mudahan kita sentiasa diberi kekuatan untuk bersama dengan nikmat yang sangat agung. Kita dapat mendengar, kita dapat membaca, menghayati tadabbur untuk sama-sama kita membulatkan tekad kita, azam kita untuk kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk muka surat yang ke-453. Surah yang baru ialah surah Sad yang dimulai dengan huruf-huruf pembukaan surah yang diawali dengan satu huruf sahaja sebagai huruf pembukaan surah. Dan alhamdulillah pada kali ini seperti biasa kita mulakan majlis kita dengan doa kita, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Taala berikan kefahaman kepada kita, Allah Taala berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Baiklah sahabat-sahabat, seperti biasa pada hari ini saya tidak keseorangan. Kita bersama dengan Al-Fadil Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi. Apa khabar doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sihat dah? Ustaz mesti sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita muka surat yang ke-400, surah baru betul? Ya, surah baru. Surah Macam mana doktor melihat? Masya-Allah. Hari ini surah ni ayatnya walaupun pendek-pendek, tetapi masya-Allah pengajarannya pengajaran yang penting. Terima kasih Ustaz Tirmizi kita. Kita insya-Allah tuan-puan, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Seperti yang kita sebutkan tadi tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah, pada hari ini kita telah pun memasuki surah yang baru. Kalau sebelum ni kita dah bincang mengenai tentang surah Saffat, hari ini kita akan masuk kepada surah Sad, macam yang disebutkan oleh Ustaz Tirmizi tadi. Tapi sebelum kita membicarakan tentang isi kandung, permulaan, pengenalan mengenai tentang surah Sad ni, apa biodatanya, apakah identiti surah ini, mari sebelum tu kita perhatikan dahulu sinopsis pengajian kita pada hari ini yang akan kita bincangkan daripada halaman yang ke-453 ini insya-Allah, iaitu surah Sad ini membahaskan ayat 1 sehingga ayat yang ke-11, membahas pelbagai keyakinan orang musyrik, iaitu orang musyrik ada macam-macam keyakinan mereka yang dibahaskan oleh Allah Taala. Manakala ayat 12 hingga ke ayat yang ke-16, Allah memperingatkan orang kafir dengan nasib umat yang terdahulu yang telah diazab. Kalau kita perhatikan juga sebenarnya dalam surah Sad ini banyak kisah-kisah para nabi terdahulu. Bahkan di dalamnya ada beberapa nama para nabi nanti akan disebutkan. Inilah antara intipati
perbincangan kita pada hari ini mengenai tentang surah Sad. Sebelum kita meneroka satu persatu mengenai tentang surah Sad ini, mari sama-sama dahulu tuan-puan. Ini adalah kelebihan kita. Selain daripada kita belajar dan kita bertadabbur, kita juga mengaji pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan kita iaitu nikmat yang banyak ataupun rezeki pembacaan Al-Quran ini, kerana bacaan Al-Quran ini akan memberi syafaat mudah-mudahan pada kita pada hari akhirat. InsyaAllah kita akan mulakan bacaan kita daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-9. Boleh Ustaz? Boleh insya-Allah. Okay. Silakan Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah. Jom sama-sama kita mulakan lembaran surah yang baru, surah Sad, dengan membaca ayat pertama hingga ayat yang ke-9 dengan tarannum ataupun maqam bayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Begitulah bacaan tadi daripada Ustaz Tirmizi daripada ayat 1 sehingga ke ayat yang ke-9. Ayat yang pertama Allah Ta'ala menyebut Sad, demi Al-Quran yang mengandungi peringatan. Jadi kalau kita perhatikan sebenarnya surah Sad ini memang menurut Al-Imam Ibn Ashur bahawa surah Sad ini memang dalam karya-karya tafsir dikenali sebagai surah Sad, yang mana diambil daripada lafaz ataupun perkataan pertama yang datang iaitu ayat pertama dalam surah Sad itu sendiri. Namun yang menariknya sebenarnya tuan-puan, apa yang pernah dinukilkan oleh Al-Imam Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan yang menyebutkan bahawa Al-Imam Sakhawi pernah meriwayatkan, dia kata surah Sad ini juga pernah dikenali sebagai surah Daud. Kerana di dalamnya nanti akan ada cerita mengenai tentang kisah Nabi Daud. Yang ni adalah antara riwayat ataupun perkara yang menyebutkan mengenai tentang nama surah Sad itu sendiri. Bahkan kalau kita tengok pun
Kebanyakan nama-nama surah ini datang daripada riwayat-riwayat yang berbeza, yang kadang-kadang kita tahu, yang kadang-kadang kita tidak tahu. Yang ini adalah antara riwayat yang tidak popular. Tetapi yang paling popularnya, surah Sad ini dikenali sebagai surah Sad, mengambil daripada ayat pertama itu, daripada huruf yang terpisah, huruf muqatta'ah itu sendiri. Dan apakah objektif? Yang ni yang dibincangkan juga oleh Al-Imam Ibn Ashur di dalam biodata ataupun biografi mengenai pengenalan surah Sad ini, yang mana dia katakan bahawa surah Sad ini dari aspek objektif yang pertamanya adalah untuk mendedahkan keburukan sikap orang musyrikin, iaitu golongan musyrikin ini mereka sering mendustakan Rasulullah. Lalu Allah Ta'ala ceritakan kepada Rasulullah, kaum terdahulu sama seperti mereka, dan penghujungnya nanti ada kisah tentang mereka yang berbalah di dalam neraka, menunjukkan golongan yang ada khusumah, ada perbalahan dengan Rasulullah ini. Pengakhirannya dan kesudahannya sebenarnya, auzubillah, kita mudah-mudahan tidak ditempatkan di neraka seperti golongan yang mendustakan ajaran Rasulullah. Manakala objektif yang kedua yang diceritakan sendiri oleh Al-Imam Ibn Ashur adalah memujuk hati Rasulullah. Yang ini juga adalah satu perkataan yang penting, iaitu setelah mana Rasulullah menghadapi tekanan. Kerana surah Sad ini dikatakan diturunkan di Makkah, lalu tekanan ketika di Mekah lebih berat, iaitu awal-awal Rasulullah ingin menyampaikan sabda ataupun firman Allah mengenai tentang Al-Quran, lalu Allah Ta'ala memujuk Rasulullah. Allah Ta'ala datangkan kepada Rasulullah kisah-kisah Nabi yang terdahulu. Baik, itu mengenai tentang sedikit biodata ataupun biografi pengenalan mengenai tentang surah Sad. Baik, kita kembali kepada ayat yang pertama, yang mana ayat pertama dimulakan dengan perkataan yang kita panggil huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ini adalah huruf-huruf yang terpisah. Huruf-huruf yang terpisah ni macam nun, macam qaf, macam taha. Maknanya huruf-huruf tu terpisah, alif lam mim, alif lam ra. Lalu yang ini ulama telah bahaskan banyak mengenai tentang sebenarnya apakah hikmah, kenapa Allah Ta'ala memulakan Al-Quran ini dengan huruf-huruf yang terpisah ini, huruf-huruf yang satu-satu sebegini. Antara yang menarik yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Al-Khudairi, dia kata sebenarnya Allah Ta'ala nak menggambarkan kepada kita bahawa perhatikan, apabila Allah Ta'ala mulakan satu huruf itu ataupun mulakan ayat Quran dengan huruf yang terpisah, biasanya Allah Ta'ala akan kaitkan dengan Al-Quran itu sendiri. Tengok bagaimana dalam surah ini Allah Ta'ala kata Sad wal Qur'ani lidzikr. Itu yang pertama. Kalau kita balik pada surah Baqarah, alif lam mim dzalikal kitab, kembali juga kepada Al-Quran. Alif lam mim itulah kitab yang tidak ada keraguan baginya. Dan kalau kita tengok dalam surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, huruf yang terpisah ada cerita tentang Al-Quran. Alif lam mim huruf yang terpisah ada cerita tentang Al-Quran. Sama juga macam surah Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid, kalau tak silap saya, huruf yang terpisah tiba-tiba Allah Ta'ala cerita tentang Al-Quran. Allah Ta'ala cerita Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ada huruf yang terpisah ada cerita tentang Al-Quran. Kenapa Allah Ta'ala kaitkan huruf yang terpisah ni dengan Al-Quran? Yang ni yang menariknya, yang diceritakan sendiri oleh Syekh Qudairi, dan begitu juga yang diceritakan sendiri oleh Syekh Tantawi. Dia kata seakan-akan Allah Ta'ala nak ta'jib, nak mengejutkan Quraisy. Kalau Quraisy kata Al-Quran ini adalah rekaan Muhammad dan sebagainya, dia bagi satu ayat yang Quraisy tak pernah dengar, iaitu ada ayat yang terputus-putus hurufnya tetapi dikaitkan dengan Al-Quran, seakan-akan pertama menggambarkan bahawa ini adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, bukan yang dicipta yang oleh kebanyakan manusia biasa. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, Al-Quran ini adalah sesuai untuk seluruh manusia kerana dia dibangunkan dengan huruf-huruf yang dikenali oleh manusia sendiri. Huruf Qaf kita tahu, huruf Nun kita tahu, huruf Sad kita tahu, dan macam-macam huruf ni semua kita tahu. Tetapi kita tak tahu apa benda hikmahnya. Allah Ta'ala sengaja nak mengejutkan Quraisy bila terdengar, tersentak dia, apa benda nak cerita tentang huruf ni. Lalu Allah Ta'ala kata, inilah Quran yang datang memberikan peringatan. Itulah Quran yang tidak ada keraguan baginya.
Kami tidak turunkan Quran untuk meragukan manusia dan sebagainya. Yasin wal Quranil Hakim. Itulah dia Quran yang memberikan hikmah. Tengok sangat cantik bagaimana huruf-huruf muqatta'ah ini, apabila Allah Ta'ala sebut huruf-huruf yang terpisah ini, Allah Ta'ala kaitkan dia dengan Al-Quran, seakan-akan nak menunjukkan Quran ini datang untuk sesuai buat manusia, dibangunkan daripada huruf-huruf yang diketahui oleh manusia. Tinggal lagi manusia ingin bertadabbur daripada Al-Quran ataupun tidak. Itu peranan kita. Kita belajar pada hari ini. Betul ya Ustaz Tirmizi, kita belajar pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat pengajaran daripada apa yang kita tadabburkan daripada hari ini. Baik. Kalau kita tengok juga, kalau Ustaz Tirmizi perasan surah Sad ni sebenarnya banyak perbincangan mengenai tentang para nabi. Antara perbincangan yang ada, sebagai contohnya tuan-puan, yang ada di dalam surah Sad ini juga adalah tentang kisah Nabi Daud. Yang ini yang saya kisahkan tadi, bagaimana sebenarnya perbincangan dalam ini temanya seakan-akan ada dua perkara, iaitu tentang perbalahan antara nabi dan kaum terdahulu. Sebab tu kalau kita tengok dalam ayat yang awal-awal lagi, ayat yang ke-12, telah diceritakan sebenarnya kisah Nabi Nuh. Kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'adin wa fir'aun, ceritakan tentang nabi terdahulu. Kemudian dalam ayat yang seterusnya 21 ceritakan tentang Nabi Daud. Nabi Daud ini juga wahal ataka nabaul khasmi, ada orang yang berbalah dengan dia, dihadapkan kepada Nabi Daud. Kemudian Nabi Sulaiman kisahnya pun ada. Dia ada dua. Satu perbalahan dengan orang lain, dan satu dengan perbalahan terhadap dirinya sendiri. Mana Nabi Daud ni, Nabi Sulaiman ni, kalau kita tengok nanti, dia ada kecenderungan pula terhadap perkara yang lain. Itu perbalahan yang berlaku. Kemudian nabi-nabi yang terdahulu disebutkan juga, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, semua disebutkan. Dan kemudian penghujungnya Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah orang yang berbalah di dalam neraka. Penghujung surah ini Allah Ta'ala ceritakan tentang orang yang paling besar berbalah, iaitu mereka yang berbalah dengan Allah Ta'ala, iaitu Iblis itu sendiri, kerana dia tidak mahu sujud kepada Allah Ta'ala. Ini adalah kisah mengenai Allah Ta'ala tunjukkan kepada Rasulullah, kaum yang saling berbalah ini, kesudahannya Allah Ta'ala letakkan mereka di neraka kerana mereka mendustakan Allah Ta'ala. Yang ini yang kita tidak mahu tuan-puan. Kita belajar pada hari ini Al-Quran agar kita membenarkan Al-Quran. Yang ini yang kalau kita perasan daripada ayat 2, 3 dan 4, sebenarnya ayat yang fasa pertama daripada perbincangan kita menceritakan tentang sikap orang kafir. Yang kita sebutkan tadi dalam sinopsis, orang-orang kafir kata apa? Tetapi orang-orang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Perhatikan dekat sini, kadang-kadang sifat sombong dan ego ini sebenarnya menjauhkan kita daripada kebenaran. Ini adalah mesej yang utama. Dan ini adalah mesej yang pertama kita nak sampaikan. Kalau ada kesombongan dalam jiwa kita, maka kita sukar untuk menerima kebenaran kerana kita ego. Kalau kita tengok Ustaz Tirmizi, hujung ayat tu nanti cerita tentang Iblis. Bila kita cerita tentang Iblis, kita tahu dah Iblis ni dia dah berada di syurga dah, ataupun dah berada di langit, dah tengok para malaikat. Tetapi dia masih lagi tak nak bersujud ataupun tunduk kepada Allah Ta'ala, menggambarkan kepada kita sebenarnya bagaimana sifat orang yang ego ini, dia nampak dah kebenaran, tetapi dia sukar untuk menerima kebenaran kerana sikap ego dalam hati dan jiwanya pada hakikatnya telah menutup dirinya daripada kebenaran. Baik, kalau kita tengok yang selepas daripada itu, ada kisah-kisah daripada kaum Quraisy itu sendiri yang menolak Rasulullah. Sebenarnya poinnya adalah daripada sini. Poinnya adalah mereka menolak kebenaran. Perhatikan ayat yang ketiga, Allah Ta'ala kata, kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw walata hina manas, iaitu betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Yang Allah Ta'ala kata kam ahlakna min qablihim, yang mana lalu mereka meminta tolong padahal bukanlah masa untuk lari melepaskan diri. Kemudian wa'ajibu an ja'ahum munzirum minhum, dan mereka merasa hairan. Dia rasa hairan atas kedatangan Rasulullah. Yang ni saya kira sebenarnya adalah teknik dia, Ustaz Tir. Macam mana bila orang kafir ini tak boleh nak lawan Rasulullah, dia akan, orang kata dia akan bagi gelaran yang untuk orang jauh daripada dia. Orang kata character assassination. Orang yang akan dia kata orang ni hadza sahirun kadzab. Macam tu juga kalau kita hari ini
tak suka je apa gelaran biasa orang bagi kat kita. Betul. Ada macam-macam orang bagi gelaran. Yang ni gelaran dia begini, Betul. yang ni gelaran dia begini, yang ni yang kita tidak mahu, tapi ini kaedah ni telah lama dilakukan oleh kaum yang terdahulu. Dia akan seakan-akan nature. Satu tabiat, bila kita tak terima orang tu, kita berikan dia gelaran agar orang menjauhkan diri daripada dia. Kan kalau kita tengok sendiri bagaimana Quraisy itu adalah orang yang dia gelarkan Rasulullah sebagai sahir, gelarkan Rasulullah sebagai syair, gelarkan Rasulullah sebagai kahin dan sebagainya kerana nak orang jauhkan diri daripada Rasulullah. Jadi daripada intipati awal perbincangan ini menceritakan bagaimana Al-Quran ini mengandungi peringatan dan juga Al-Quran ini orang-orang kafir menolaknya atas dasar kerana mereka sombong terhadap Al-Quran dan kerana mereka yang merasa hairan kenapa Al-Quran itu diberikan kepada seorang lelaki yang mereka kenal dalam kalangan mereka juga, kenapa tak mereka yang dapat Al-Quran tersebut. Yang ini intipati awal perbincangan kita pada halaman yang ke-453. Sebelum kita berehat selepas daripada ini, mari sama-sama kita perhatikan perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu nasa ataupun disebutkan juga nawasa, iaitu melarikan diri. Yang ni perkataan ni rare tuan-puan, kerana hanya disebut sekali sahaja dalam Al-Quran, yang disebutkan pada ayat yang ketiga yang dibacakan tadi, fanadaw wala tahina manas. Fanadaw wala tahina manas, iaitu maksudnya lalu mereka meminta tolong sedangkan tidaklah. Wala ta tu, saya tadi dengar satu kuliah daripada Syekh Khudairi ni tentang tafsir surah Sad ni. Dia kata ta itu adalah ta tambahan. Sebenarnya maksudnya wala hina manas sahaja. Dan sedangkan tidaklah saat mereka manas melarikan diri, ta itu adalah ta tambahan sebagai satu ilmu baru juga. Maknanya ini adalah kaedah Al-Quran menyusun ataupun meletakkan perkara-perkara yang berkaitan dengan, kalau kita tengok keindahan ataupun ketinggian bahasa Al-Quran itu sendiri. Fasa awal daripada permulaan surah Sad ini, seperti mana yang kita telah bincangkan tadi, menceritakan tentang bagaimana orang kafir itu menolak Rasulullah kerana keegoan dalam diri mereka, dan mereka merasa kagum ataupun takjub ataupun hairan kenapa diberikan Al-Quran itu kepada orang yang biasa dalam kalangan mereka. Kita berehat dahulu seketika, kita akan teruskan lagi perbincangan selepas daripada ini, insya-Allah. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. Sadaqallahul Azim. Itulah petikan ayat daripada ayat yang ke-16 muka surat 453. InsyaAllah akan ditadabbur oleh Profesor Madia Dr. Ahmad Sanusi sebentar lagi, dengan maksudnya, dan mereka berkata, ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan. Pelik bunyinya itu. Dan janganlah kita tengok Rabbana Rabbana je, terus kita ambil sebagai doa kita. Maka kita semak dulu makna dia sebagai, apatah lagi kita nak tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita mengaji sikit tajwid pada hari ini. Dalam petikan muka surat ke-453 ni sudah pastilah kita akan membawakan contoh ayat yang pertama, Sad wal Qur'ani dzikr, yang mana ada huruf pembukaan surah pada awal ayat surah Sad ini. Maka hukumnya mungkin sahabat-sahabat boleh jawab di ruangan komen. Sad, berapa harakat dekat situ? Berapa harakat bacaan dekat situ? Boleh jawab di ruangan komen. So jawapan ni ialah 6 harakat. Bukan 6 rakaat kata Ustaz Tar. Bukan rakaat. Rakaat panjang sangat. 6 harakat. Sad. Dan pastikan di hujung tu kita kena sebut huruf dal yang qalqalah. Mungkin ada sahabat-sahabat tanya, mari mana pula dal qalqalah Ustaz? Tak ada rupa dal, tak ada kat situ.
Macam doktor kata tadilah, ini huruf yang terpisah yang kita menyebut nama dia. Kita tak menyebut baris, kita sebut nama dia. Bukan sad, kita belajar daripada kecil alif, ba, ta, sa, jim. Sad kita sebut sad, ejaan dia sa, alif, dal. Maka bila kita baca huruf-huruf terpotong, huruf-huruf pembukaan surah ni satu-satu ni kita kena sebut nama dia. Nama dia apa? Sad. Maka kita baca sekali sa, alif, dal dan dipanjangkan. Jadi mad lazim kat sini. Jawapan dia mad lazim. Harfi ke kalimi? Harfi sebab dia adalah huruf-huruf pembukaan surah. Mad lazim harfi. Muthaqqal ke mukhaffaf? Kalau musaqqal ada sabdu dia berat. Kalau mukhaffaf dia ringan. Maka di sini adalah mukhaffaf. Sad. Selepas panjang 6 harakat, matikan dengan dal, dan kebetulan sifat dal ada bila mati ada qalqalah. Jangan kita buat macam sabdu pula. Sad Allah. Kita tambah sabdu pula. Tak boleh. Ada setengah tu doktor dia baca saqaq. Dia qalqalah dengan qaf pula. Ada saya jumpa baca saf, dia baca surah saf dengan fa mati. Maka sad ejaan dia sa, alif, dal. Sad wal Qur'ani dzikr. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Tirmizi, sangat menarik sebenarnya mengenai tentang sebutan huruf sad itu sendiri. Saya teringat juga Ustaz Tir bagaimana dulu ada rakan-rakan dia bagi teka-teki. Dia bagi teka-teki ayat apa yang paling pendek dalam Al-Quran. Jadi ada yang kata sad, ada yang kata nun, ada yang kata qaf dan sebagainya. Rupa-rupanya dia kata yang paling pendek adalah Taha. Kerana dia tak panjang macam sad ni. Sad kena 6 dia tadi. Jadi Taha hanya 4 aja. Jadi itu yang paling pendek dia kata. Ayat yang paling pendek dalam Al-Quran dia kata begitu. Walaupun sad, qaf, nun tu semuanya satu huruf, tetapi bacaannya panjang dia kata. Jadi yang pendeknya Taha. Macam tu. Ini teka-teki ajalah. Tak semestinya betul, dia sekadar untuk kita menambah ilmu kita mengenai tentang Al-Quran itu juga sendiri. Baik, kita akan masuk kepada fasa yang kedua perbincangan kita daripada halaman 453 ini, iaitu daripada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16, menyambung lagi perbincangan mengenai tentang perbalahan ataupun pertentangan yang diberikan oleh orang Quraisy kepada Rasulullah. Tapi sebelum perbincangan ini, mari sama-sama kita bacakan dahulu ayat daripada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16 yang dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Doktor. Kita nak meneruskan lagi bacaan kita daripada ayat ke-10 hingga ayat yang ke-16, muka surat 453. Maka saya sambung bacaan dengan Taranum Bayati jugalah. Dengan Bayati ni doktor dia bacaan yang slow. Bacaan yang sesuai di permulaan dengan suara yang tak apa elok ni. Jadi Bayati ni sesuai dengan lagu yang sederhana, alunan dia mendatar tapi ada sedikit penegasan di situ. Baik. Insya-Allah kita baca ayat yang ke-10 hingga ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء
واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. صدق الله. Sadaqallahul Azim. Dan pada ayat yang ke-9 Allah Ta'ala berfirman, atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi. Ayat ini sebenarnya adalah kesinambungan daripada celaan Allah Ta'ala ataupun cabaran Allah Ta'ala kepada kaum Quraisy ini apabila mereka berjalan dan memberikan tekanan kepada Rasulullah. Kalau kita angkat balik sedikit, revise balik, orang kata tengok balik ke belakang, ayat yang ke-6 Allah Ta'ala kata wang talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum. Perhatikan perkara ini, bagaimana kaum Quraisy ini bukan sahaja mereka ego, maknanya kesombongan mereka menutup mereka daripada kebenaran, kemudian mereka mengejek Rasulullah ataupun memberikan karakter assassination, membunuh karakter Rasulullah dengan gelaran-gelaran tertentu, dan kemudian mereka tingkatkan lagi pertahanan mereka, mereka pertahankan Tuhan mereka. Dia kata wasbiru ala alihatikum, kamu hendaklah bersabar, maknanya seakan-akan mereka mempertahankan Tuhan-Tuhan mereka. Ini sebenarnya semuanya adalah rekod yang Allah Ta'ala tulis ataupun firmankan di dalam Al-Quran, menunjukkan kepada kita bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh orang yang menolak kebenaran. Dan ini sebenarnya pengajaran yang sangat penting. Mereka yang berusaha menolak kebenaran, Allah Ta'ala akan kenakan mereka azab yang luar biasa. Sebab kalau kita tengok sebenarnya kisah-kisah dalam sirah Nabi SAW banyak menunjukkan bagaimana usaha yang dijalankan oleh kaum Quraisy ini. Maknanya orang yang nak menolak kebenaran ni jahat sungguh mereka ni, sampai dia berusaha bersungguh-sungguh. Antaranya seperti yang dilakukan sendiri oleh Abu Jahal. Yang mana Abu Jahal ini dia pernah meminta Al-Walid Ibnul Mughirah. Kisah ni saya dah ulang banyak kali. Al-Walid Ibnul Mughirah ini adalah seorang tokoh yang hebat. Anaknya pun hebat, iaitu Khalid Al-Walid. Ayahnya Al-Walid Ibnul Mughirah adalah tokoh pembesar Quraisy juga, seorang yang hebat, yang mana ketika mana Al-Quran ini diturunkan, dibacakan oleh Rasulullah, Abu Jahal kata kepada Al-Walid, boleh tak engkau pergi dengar Quran ni, katakan kepada kami sebenarnya Al-Quran ni kita nak kata apa? Apa pandangan kau tentang Al-Quran ni? Kerana engkau adalah orang yang paling senior, orang yang paling tahu mengenai tentang bahasa dan sebagainya. Lalu Al-Walid pun dikatakan curi-curi dengar. Ataupun Said Qutb kata dia menukilkan kisah bagaimana Al-Walid Ibnul Mughirah ni dengar Al-Quran, lalu bila dia kembali kepada Abu Jahal, dia kata saba'a wallahil walid, dia kata habislah. Al-Walid sendiri telah tertimpa. Al-Walid saba'a maknanya dia pun telah terpukau. Walatas bawanna Quraisy kulliha, dia kata dan Quraisy akan terpukau semuanya dengan bacaan Al-Quran. Perhatikan bagaimana sebenarnya Abu Jahal, Al-Walid Ibnul Mughirah, mereka dah tahu dah dan dah terpukau dengan kebenaran Al-Quran. Apa yang menyebabkan menjadi penghalang daripada kebenaran adalah keegoan dalam diri. Ini yang kita kena runtuhkan. Kalau kita ada keegoan dalam diri, sukar sebenarnya kita nak melihat kebenaran. Kadang-kadang apa yang isteri tegur tu betul, ataupun apa yang suami tegur tu betul, apa yang anak tegur tu betul, tapi ada sikit sifat ego ayah kan. Ayah ni dia ketua keluarga. Kalau isteri tegur tu kau tak tahu sangat katakan macam tu. Itu kadang-kadang menjadi punca kita tak nampak. Walaupun kadang-kadang kita tengok benda tu simple, tetapi penting untuk merobohkan keegoan. Bukan senang tuan-puan. Sebab tu Rasulullah kata kalau ada mithqala dzarratin, ada sikit kibir ataupun ego ataupun rasa besar diri dalam jiwanya, mereka tak boleh masuk syurga kerana mereka sukar untuk menerima kebenaran itu tadi. Tengok, perhatikan, Quraisy berusaha untuk melawan, menolak Rasulullah tu tadi, sampai dihantarnya tokoh mereka Al-Walid Ibnul Mughirah. Dalam riwayat yang lain pula yang direkodkan oleh Al-Imam Ibn Hisham di dalam sirahnya,
menceritakan kisah Utbah bin Rabi'ah. Siapa pula Utbah bin Rabi'ah ni? Utbah bin Rabi'ah ini adalah seorang tokoh juga pembesar Quraisy. Bila mana dia tengok Rasulullah ni dah mula mendapat tempat di kalangan hati kaum Quraisy, maka dia datang kepada Rasulullah dan tawarkan pula harta dan pangkat. Tadi kalau tadi dia dengar dahulu, dia nak analisis Quran ni apa benda sebenarnya. Tengok tak boleh nak sekat. Nak kata dia ni ahli sihir, tak boleh nak sekat. Orang datang makin ramai. Lalu dihantarnya Utbah bin Rabi'ah untuk menawarkan pula pangkat kepada Rasulullah, dan Rasulullah tidak menerima semua tawaran tersebut. Yang menariknya sebenarnya dalam riwayat ini ada menceritakan bagaimana Rasulullah membaca surah Fussilat. Surah Fussilat, sehingga kan apabila sampai kepada ayat sajadah, maknanya ayat sujud di dalam surah Fussilat itu, orang Quraisy yang dengar tu dia sujud bersama dengan Rasulullah. Maknanya dia sendiri terpukau. Utbah sendiri terpukau, kaum Quraisy sendiri terpukau. Mereka tahu ataupun terpukau dengan kebenaran Al-Quran, tetapi berusaha untuk menolak Al-Quran dengan segala usaha yang mereka boleh lakukan. Itu kisah yang kedua, kita tengok bagaimana mereka ni berusaha mempertahankan Tuhan mereka, berusaha untuk menolak Al-Quran itu sendiri, menjatuhkan Rasulullah, mencerca Rasulullah. Dan begitu juga Al-Imam Bukhari pernah meriwayatkan bagaimana Rasulullah pernah membaca suratul Najm, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, itu tadi. Yang ini yang diceritakan sendiri oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dia kata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a bin najmi. Rasulullah pun baca surah An-Najmi idza hawa itu tadi, fasajada, lalu Rasulullah sujud, falam yabqa ahadun illa sajadu. Maknanya tidak ada orang yang ada dengan Rasulullah tu, mereka sujud bersama Rasulullah. Yang ini menunjukkan juga dia orang tahu dan faham sebenarnya dan ikut arahan daripada arahan Al-Quran, tetapi disebabkan keegoan dalam diri mereka menolak Al-Quran. Lalu Allah Ta'ala pujuk Rasulullah dalam surah Sad ini, sebenarnya Muhammad, mereka tahu sebenarnya kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itu tadi, tetapi mereka tidak mahu mendengar apa alasan mereka. Alasan mereka ini disebutkan dalam ayat yang ke-7, yang mana Allah Ta'ala kata, mereka berkata, Allah Ta'ala berfirman, ma sami'na bihadha fil millatil akhirah. Yang kata, kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Mereka cuba mendatangkan hujah rasional. Yang pertama, mereka kata, tak pernah dengarlah orang-orang memberikan peringatan tentang perkara ni, ataupun sama macam kita, kalau kita cakap tentang perkara ni, ada ajaran ini dalam Al-Quran, Allah Ta'ala perintahkan kita suruh menolak rasuah ke, menutup aurat dan sebagainya, dia pun buka Quran, dia pun boleh berhujah pula balik. Dia kata, saya tengok tak ada pun dalam Al-Quran suruh pakai tudung. Kadang-kadang macam tu, ada penghujahan yang macam tu, Ustaz. Kadang-kadang dia kata, saya dah baca Quran ni habis dah, Ustaz, tapi tak ada perkataan rasuah dalam Al-Quran. Jadi tak pernah dengar perkataan rasuah ini. Ini sebenarnya perlukan bimbingan yang lebih sebenarnya, tuan-puan, kerana Al-Quran ini dihuraikan dan difahamkan oleh Rasulullah yang secara jelas menolak perkara-perkara unsur-unsur sumber daripada sumber yang haram. Yang ni sebenarnya juga penting. Mereka yang berkata ma sami'na bihadza fil millatil akhirah, kami tak pernah dengar ini dan itu, sebenarnya adalah perkara yang dicipta ataupun alasan untuk menolak kebenaran. Alasan dia tak pernah dengar benda ni ataupun tak sampai kepada kami dan sebagainya. Lalu Allah Ta'ala meneruskan lagi dalam ayat yang ke-8. Allah Ta'ala melihat mereka ni mempersoalkan pula. Mereka bertanya, aunzila alaihi dzikru min bainina. Kalau betul lah Quran ni betul, kenapa tak turunkan dalam kalangan kami? Sebab kami ni orang-orang pembesar, kami ni lebih hebat, kenapa tak diturunkan dalam kalangan kami? Ini persoalan yang penting juga, kerana manusia dia menilai kelebihan seseorang tu berdasarkan pangkat sahaja. Disebabkan kerana orang tu mempunyai pangkat yang besar. Mungkin juga yang ni saya sebut, mungkin juga kalau orang tengok ada gelaran datuk, ingatkan minta maaf Ustaz Rizi, ingatkan gelaran datuk ni semuanya ialah ada kedudukan, tapi tak semestinya begitu. Maknanya Allah Ta'ala tidak menilai perkara tersebut dengan gelaran tersebut ataupun dengan kelebihan-kelebihan yang ada. Ini yang disangkakan oleh Quraisy. Kalau betul Quran ni betul, kenapa tidak disampaikan kepada kami? Kami semua ni pembesar-pembesar, kami semua ni orang kaya, kami semua ni ada jawatan sendiri ataupun pemimpin dalam kalangan kaum kami. Kenapa diberikan kepada Muhammad, orang yang tidak mempunyai ibu dan ayah, orang yang miskin, yang tidak mempunyai harta dan sebagainya?
inilah yang digunakan oleh orang Quraisy. Rasionalnya pada hari ini sama juga. Kadang-kadang kita nak menolak kebenaran, kita menyatakan tengok tu orang tu tak buat pun macam tu. Dia bagi hujah menggunakan rasional kepada orang lain yang mempunyai kedudukan yang tinggi juga. Lalu Allah Taala menempelak hujah mereka. Allah Taala kata, mereka ni tahu sangat ke? Allah Taala kata, am indahum khazainu rahmati rabbika. Apakah mereka ni mempunyai perbendaharaan Allah? Apakah mereka ni mengetahui segala ilmu Allah, yang tahu dari mana Allah Ta'ala yang akan meletakkan rahmat Allah Ta'ala kepada manusia? Sama juga Allah Ta'ala menempelak lagi. Allah Ta'ala kata, am lahum mulkus samawati wal ard. Apakah mereka ini mempunyai kerajaan langit dan bumi? Ini Allah Ta'ala perli mereka, dan Allah Ta'ala ingatkan kepada mereka, mereka sebenarnya akan dikalahkan. Sebenarnya dalam surah yang lain Allah Taala menyebutkan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Maknanya mereka ini akan kalah nanti dalam pertempuran dengan Rasulullah dan dengan kebenaran. Sama juga disebutkan dalam ayat yang ke-11 mereka iaitu kelompok besar bala tentera yang berada di sana yang akan dikalahkan. Maknanya golongan-golongan yang kejahilan ini, golongan yang menolak kebenaran ini akan dikalahkan nanti. Jadi bagi kita nak meresapkan lagi, menghayati lagi, mari sama-sama Ustaz Tirmizi, boleh kita ambil satu ayat yang mana kita nak ambil balik ayat yang Ustaz Tirmizi baca awal tadi, waqalu, yang terakhir ayat yang ke-16. Kita tengok macam mana dia lawan Allah Taala balik, minta segera azab balik. Kita bacakan semula ayat yang ke-16 daripada halaman 453 insya-Allah. Baik, insya-Allah saya baca ayat ke-16 daripada halaman 453, dan mungkin satu ayatlah sebagai preview esok ke surat ke-454 insya-Allah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu rabbana 'ajjil lana qittana qabla yawmil hisab. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنه Sadaqallahul Azim. Ayat yang ke-16 Allah Taala berfirman, dan mereka berkata, ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan. Masya-Allah. Ini adalah kemuncak daripada penentangan mereka. Tadi mereka sombong tidak mahu menerima kebenaran. Kita juga hendaklah tidak sombong agar kita boleh menerima kebenaran yang disampaikan kepada kita. Kemudian diorang ejek pula Rasulullah, diberikan gelaran kepada Rasulullah sebagai sahir dan kadzab. Ayat yang keempat dikatakan Rasulullah tu ahli sihir dan juga penipu. Kita tengok rentetan-rentetan tu, kemudian dipersoalkan pula, kenapa tak dilantik Rasul tu dalam kalangan kami? Mari kita sama-sama pertahankan Tuhan kita. Dan kemuncaknya adalah bila dia mencabar Allah Ta'ala sendiri. Ini yang kita takut tuan-puan. Kadang-kadang bila hati dah tertutup, bila kita dah melakukan, kita dah ikut bisikan syaitan, sehingga kan kita sendiri yang akan mencabar kebenaran. Betul ke Quran kata begini? Ada dalam kalangan kita yang begitu. Kadang-kadang kita dah mula menutup pintu kita daripada kebenaran, kita cabar pula Al-Quran. Kalau betul Quran ni betul, macam ni. Ada juga orang kita yang kadang-kadang kita bimbang begitu. Dia tak boleh menerima kebenaran, kemudian dia cabar pula Al-Quran. Ini sebenarnya adalah sifat yang pernah direkodkan di dalam Al-Quran. Sifat orang kafir yang mana mereka berkata, Rabbana ajjil lana qittana. Wahai Tuhan kami, segerakanlah azab kepada kami. Pernah juga dilakukan oleh para nabi yang terdahulu, maknanya kaum nabi yang terdahulu. Yang ini yang kita minta dijauhkan, kerana Allah Ta'ala telah menunjukkan contoh-contohnya daripada kaum Nuh, kaum Ad dan kaum Fir'aun dan sebagainya. Ayat yang ke-12 dan ke-13 itu menyebutkan tentang bagaimana kaum terdahulu bersifat sedemikian, tetapi akhirnya mereka adalah golongan yang rugi, seperti mana yang akhirnya nanti disebutkan di dalam surah ini juga. Baik, kita telah pun hampir sampai ke penghujung rancangan. Sebelum kita mengakhiri pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita bacakan dahulu resolusi
Apakah pengajaran yang boleh kita amalkan daripada halaman yang ke-453 ini? Yang pertama adalah baca Al-Quran untuk mendapat peringatan dan penjelasan hidup. Yang ini ayat pertama tadi kita dah tengok dah tentang Al-Quran ini adalah panduan bagi orang Islam. Yang kedua, uruskan hati agar tidak sombong dan berasa sesak dengan Al-Quran dan peringatan. Kita dah cerita tadi ada orang kita bersikap sombong sehingga menyebabkan kebenaran sukar masuk dalam jiwa mereka. Dan yang ketiga, jangan memilih kebenaran walau ia turun kepada orang yang tidak sehaluan dengan kita. Kita sebutkan dah tadi, Quraisy dia mempersoalkan, kenapa Quran ini turun kepada Muhammad, kenapa tidak kami? Kalau kebenaran itu walaupun datang daripada pihak yang bukan kita bersama dengan mereka, dengar kebenaran tersebut. Kadang-kadang kita ni terlalu banyak klik sangat. Terlalu banyak puak sangat orang kata Ustaz. Puak ni akan ikut puak ni, puak ni akan ikut puak ni. Tak kira mana pun datang, yang penting kebenaran itu yang paling utama. Kita akhiri pengajian kita pada hari ini dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la taqta'il Qur'an fi qulubina. Ya Allah, janganlah kau putuskan hubungan kami dengan Al-Quran dalam hati-hati kami, dalam rumah-rumah kami. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami mendengar, membaca ayat pagi, petang dan malam, ya Allah. Dan bila kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami memilih jalan kebenaran, ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami memilih jalan kebenaran, ya Allah. Dan ya Allah, berikanlah hati kami hati yang sentiasa terpaut dengan Al-Quran. Kuatkanlah iman kami, ya Allah. Kekalkanlah iman kami, ya Allah. Sabitkanlah iman untuk kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran yang kami baca sentiasa menjadi kekuatan kepada kami, ya Allah. Adabkanlah kami dengan adab daripada Al-Quran, ya Allah. Akhlakkanlah kami dengan akhlak daripada Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, cahayakanlah hidup kami dengan cahaya Al-Quran, ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih pada penonton yang terus setia dalam My Quran Time baca faham amal, dan kita mengajak kepada semua sahabat-sahabat untuk terus menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran kita, wakaf ataupun tabung gerakan Al-Quran. Mudah-mudahan infak kita sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan seperti biasa tonton kita punya ulangan pada malam dan juga pada esok, dan kita bertemu lagi dalam My Quran Time baca faham amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.